Tony Leong sebagai moderator pada hari ini. Pada webinar hari ini kami akan berbicarakan isu yang agak hangat baru-baru ini berkenaan dengan penangguhan pelaksanaan Undi 18. Dan sebelum saya meneruskan dengan perkenalkan panelis-panelis pada hari ini, saya cuma ingin maklumkan bahawa webinar pada hari ini juga akan ditayangkan melalui beberapa page Facebook daripada organisasi-organisasi yang bekerjasama dengan kami, iaitu KLSTHU, Facebook page Undi 18, Facebook page Parti Muda, Facebook page Tien Chua, Youth of Malaysia, Gerakan Mahasiswa Maju Universiti Putra Malaysia, Voice of Youtharian, Student Progressive Front UUM, TAR Association New Youth, dan juga Facebook page Umani. Jadi rakan-rakan juga boleh menonton webinar pada hari ini melalui Facebook page organisasi-organisasi yang saya sebut tadi. Dan juga sekiranya para penonton yang ada pada hari ini setuju dan atau menyokong usaha kami dalam membuat event pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan digalakkan untuk memberikan sokongan kepada KL dan Selangor Chinese Assembly Hall dengan memberikan sumbangan cara kewangan pada KLSTH melalui akaun dan juga dengan cara yang ada diberikan dalam section comment di bawah Facebook Live pada hari ini. Ya, jadi pada hari ini kita akan membicarakan isu berkenaan dengan penangguhan Undi 18 dan kami sedia maklum bahawa kebelakangan ini SPR telah memaklumkan berkenaan dengan penangguhan pelaksanaan mendaftar secara automatik pengundi-pengundi yang berumur 18 ke atas. Jadi secara realitinya sebenarnya dasar untuk membenarkan undi 18 ini dilaksanakan telah pun diluluskan di dalam parlimen dengan sokongan sebanyak lebih daripada 2/3. Jadi isu kelayakan undi 18 ini pada waktu itu bukan satu masalah. Tapi baru-baru ini disebabkan ada berita yang menangguhkan pelaksanaan ini, seramai 100 orang penyokong undi 18 telah berhimpun secara aman di hadapan parlimen, dan susulan daripada itu berlaku juga penyiasatan terhadap peserta-peserta yang telah pun berhimpun dalam perhimpunan tersebut. Jadi dan selepas itu pada 2 hari bulan April, 18 orang remaja yang berumur di antara 18 hingga 20 telah pun menfalkan satu permohonan di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur untuk memulakan semakan kehakiman terhadap keputusan kerajaan untuk menangguhkan pelaksanaan undi 18. Jadi semua itu, of course, SPR telah memberikan alasan bahawa mereka memerlukan lebih banyak masa dalam proses pelaksanaan sistem pendaftaran secara automatik, dan SPR juga memberikan penjelasan bahawa mereka tidak boleh membuat banyak disebabkan oleh pelaksanaan PKP. Jadi isu yang mungkin kita akan bicarakan pada hari ini adalah sama ada SPR wajar untuk menangguhkan pelaksanaan undi 18 dengan alasan-alasan berikut, dan sama ada ramai orang juga mempersoalkan sama ada golongan remaja kita pada hari ini sebenarnya bersedia untuk menjadi sebahagian daripada pengundi-pengundi sekiranya undi 18 dilaksanakan. Jadi dalam konteks inilah kami mengajukan webinar pada hari ini, dan tanpa membazirkan masa, saya dengan ini saya memperkenalkan panelis yang kita ada dengan kita pada hari ini. Yang pertama, kami ada bersama dengan kami saudara Tien Chua selaku mantan ahli parlimen Batu dan juga naib pengurusi pada Parti Keadilan Rakyat. Dan yang kedua, kami mempunyai Kira. Kira adalah pengasas, salah seorang pengasas pada gerakan Undi 18. Dan ada juga dengan kami pada hari ini adalah saudari Nurul Rafia. Beliau adalah salah seorang remaja yang telah memfalkan tindakan undang-undang terhadap mahkamah
berkenaan dengan keputusan untuk menangguhkan pelaksanaan undi 18. Jadi tanpa membazirkan masa, saya menjemput terutama sekali saudara Tien Chua untuk memberikan sedikit pandangan berkenaan dengan isu ini dari perspektif seorang politician yang telah lama berkecimpung dalam bidang politik dalam 20-30 tahun yang sebelum ini. Dipersilakan. Saya agak pertama sekali kita harus akui bahawa untuk melaksanakan undi 18 ini, Malaysia sudah ketinggalan zaman. Kebanyakan negara telah membenarkan warga negara mereka mengundi pada 18 tahun. Jadi yang 21 tahun mengundi ini adalah negara yang sangat minoriti sekali. Jadi itulah sebab bagi saya bukan saja penangguhan untuk kali ini, tapi kita harus kejar zaman, kita tidak harus ketinggalan daripada conventional wisdom yang telah dilaksanakan oleh kebanyakan negara-negara di dunia ini. Ini pertama. Kedua ialah ini adalah satu pindaan perlembagaan yang dipersetujui oleh kesemua anggota parlimen. Kesemua, everybody. Tidak ada mana-mana pihak berkecuali menolak atau atau mengkritik keputusan ini. Jadi ini adalah dianggap sebagai mandat yang paling kuat sekali untuk dilaksanakan. Jadi tidak ada alasan mana-mana badan atau agensi kerajaan melengahkan kewajipan itu. Itu adalah tuntutan parlimen. Jadi tidak munasabah kalau selepas meluluskan pindaan perlembagaan, ini lebih tinggi daripada undang-undang biasa. This is a constitutional matter. Jadi tidak ada alasan kenapa SPR atau mana-mana agensi kerajaan melambatkan atau menangguhkan pelaksanaan ini. Akhir sekali, ini bukan satu proses yang sangat rumit. Saya sentiasa kata, andaikanlah kita turunkan umur pemandu dari 18 ke 17 atau kita turunkan motosikal, memandu motosikal sekarang ni 16 kan. Kalau kita turunkan ke 15, apa persiapan yang JPP perlukan? Apa persiapan JKR perlukan? Apa persiapan Kementerian Pengangkutan perlukan? Tidak. Yang diperlukan hanya pendaftaran saja. Jadi tidak ada alasan kita nak luaskan highway, kita nak sediakan kereta yang lebih banyak dan lain-lain. Itu tidak. Ini hanya membolehkan orang muda untuk menunaikan atau melaksanakan tanggungjawab mereka dan hak mereka. Dan saya anggap apa alasan yang diberi itu tidak wajar dan tidak boleh diterima. Itu pandangan ringkas saya. Baik. Terima kasih saudara Tien Chua. Pandangan yang sangat direct, straight to the point, iaitu sebenarnya tidak ada justifikasi, tidak ada alasan untuk menangguhkan pelaksanaan undi 18. Jadi saya rasa seterusnya mungkin kita boleh menjemput saudari Kira sebagai pengasas undi 18 untuk memperjelaskan sedikit tentang latar belakang gerakan undi 18 dan apakah perasaan kamu terhadap keadaan yang semasa berkenaan dengan penangguhan pelaksanaan undi 18 ini. Silakan. Terima kasih saudara Lau.
Pertama kali saya nak ucapkan selamat puasa Ramadan Karim kepada semua penganut agama Islam di luar sana. Penyimpan muka baru saja announce hari ni, confirm esok puasa. So see you on the other side. Saya nak ulas sedikit mengenai latar belakang RUU 18 ini dan sedikit sebanyak bagaimana we have come to this day ever since the constitutional amendment. Jadi selepas seperti saudara Tian Chua kata, selepas ini memang constitutional amendment, perlembagaan Malaysia telah digubal untuk memberi hak kepada anak muda untuk mengundi di pilihan raya, dan ia sebenarnya pun sudah diwartakan oleh kerajaan, cuma belum dilaksanakan lagi. Jadi sejak ia diluluskan di Parlimen pada 2 tahun lepas, sudah ada pelbagai inisiatif dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan, oleh universiti dan juga oleh NGO untuk menyediakan anak muda untuk mengundi jikalau pilihan raya dipanggil pada bila-bila masa. Kami sendiri, Gerakan RU18 telah bekerjasama dengan kerajaan pada masa itu untuk melaksanakan program Sekolah Rukun Negara di setiap negeri di Malaysia. Kami pergi ke sekolah, kami pergi ke college community, kami pergi bersama dengan komuniti-komuniti orang asli dan juga komuniti dengan pelajar luar bandar, komuniti B40 untuk mengadakan program literasi politik, mengadakan program literasi demokrasi dan juga cara-cara untuk mengundi, dan yang paling penting adalah mengajar anak muda mengenai hak mereka untuk memilih dan membuat pilihan untuk masa depan mereka. Kami mengadakan program-program simulasi or experiential programs sebab kami rasa bahawa cara-cara tradisional untuk mengajak anak muda politik seperti ceramah dan sebagainya sedikit tidak relevan untuk anak muda. So we try new things, we run simulations, we organize interesting programs, we do role playing so that young people are aware of their rights. And not to mention, apabila COVID melanda, anak muda adalah komuniti yang paling terkesan oleh COVID, kerana apabila kita melihat dari hal ehwal pekerjaan, anak muda adalah kumpulan pertama yang akan dilepaskan atau dipecat apabila kita mengalami masalah ekonomi. Anak muda yang baru graduate daripada universiti atau tidak dapat mencari kerja kerana tidak banyak company yang akan hire pekerja baru. Pelajar-pelajar muda seperti Rifaya juga mengalami tekanan kerana peperiksaan ditunda beberapa kali secara last minute, dan juga anak muda ramai yang berusia di antara 18 hingga 20 tahun adalah pelajar universiti yang telah disuruh pulang ke kampus, pulang ke rumah dan juga pulang ke kampus sekali lagi over and over again. So apabila anak muda dilayan sebegini, dan sudah tentunya anak muda, when all of these rules and policies are put in place, mereka tidak pernah di-consult ataupun no one ask their opinion on what do you think, whether this is the right decision or not. Our government and our politicians terlalu banyak membuat keputusan atas pihak anak muda tanpa bertanya anak muda apa sebenarnya perasaan mereka, apa sebenarnya impak yang polisi-polisi, apabila polisi baru digubal, apa impak sebenarnya yang dirasai anak muda. So we don't have that discussion when it comes to youth policies. So apabila ada rumours yang mengatakan bahawa RUU 18 akan ditunda, kami dalam NGO ni pun agak terkejut sebab kami memang memegang kepada janji SPR yang sejak 2009 telah mengatakan bahawa ia akan dilaksanakan pada Julai 2021. Dan jikalau kita melihat laporan media yang interview Azmi Sharum, Deputy EC, dia pun sendiri berkata bahawa it's on track. So ia tidak masuk akal kenapa jikalau selama ini kita tidak pernah melihat halangan atau kita tidak pernah melihat apa masalah yang SPR hadapi, tiba-tiba Ketua SPR mengatakan bahawa ia tidak boleh jalankan kerana COVID. Apabila satu negara telah diarah untuk work from home untuk setahun,
ia sangat pelik untuk melihat SPR tidak dapat menjalankan tugas mereka yang and to be honest, majority it involves technology, so you don't have to go to the field, you don't have to go house to house, it does not make sense that you cannot implement Undi 18. Dan yang paling penting, kita kena lihat bahawa sebenarnya kedua-dua pindaan perlembagaan ini berlainan. So jadi sekarang kami dari Gerakan Ulama ingin memberi recommendation kepada kabinet untuk pisahkan pindaan perlembagaan itu supaya kita turunkan hak umum mengundi dahulu sebelum, dan juga kita memberi masa kepada SPR untuk mengambil masa mereka sendiri untuk melaksanakan automatic voter registration. Sebab walaupun kita mungkin sukar untuk melakukan pendaftaran pengundi automatik, ia tidak bermakna kita boleh mengabaikan hak anak muda untuk mengundi. Sebab itu kami juga melaksanakan tindakan mahkamah kepada kerajaan, kerana argumen kami adalah pindaan perlembagaan yang kedua-dua ini sebenarnya ada 3 pindaan apabila RU ini dibentangkan di Parlimen. Satu adalah penurunan hak umum mengundi, 2 adalah pendaftaran pengundi automatik, dan terakhir adalah sebenarnya penurunan hak umum untuk bertanding sebagai calon untuk kerusi MP. Jadi untuk menjadi MP, kita telah warta dan laksanakan. So sebenarnya sejak pilihan raya Tanjung Piai, anak muda sudah boleh bertanding sebagai calon MP. Tapi memang selalu kena tunggu parti politik lah untuk calonkan. Right? But that's beside the point. Anak muda sekarang boleh bertanding sebagai MP di federal, tetapi tidak boleh mengundi untuk diri sendiri. Jadi it doesn't make sense. All the legal experts that we are consulting have informed us that you can lower the voting age. It only needs approval from cabinet. So sebab ini adalah semua telah dipersetujui oleh ahli parlimen. Jadi hanya kabinet sahaja boleh memberi tarikh untuk melaksanakan, dan mereka boleh mengatakan bahawa esok kita laksanakan, dan hari selepas itu anak muda seperti Rifayah dah boleh pergi mengundi, dah boleh pergi berdaftar untuk mengundi di post office. So kita boleh menggunakan sistem yang sedia ada untuk mendaftar pengundi-pengundi baru tanpa menunggu pendaftaran pengundi automatik. So it is possible. And then I think the last thing I want to say is that ia tidak adil untuk menjalankan pilihan raya PRU tanpa memberi hak mengundi kepada anak muda. Kerana PRU yang akan datang adalah probably one of the most important election that we will have, because it will determine so many things for our country. We cannot deny young people the vote, and at the very least, walaupun dan paling penting juga kita juga perlu menggalakkan orang Malaysia untuk mendaftar dan mengundi sekarang juga, sebab dalam statement yang sama ketua SPR juga mengatakan bahawa ada hampir seramai 4.4 juta rakyat Malaysia yang layak mengundi tetapi masih tidak berdaftar lagi. Jadi saya harap kita boleh menjalankan lebih collective action untuk menggalakkan rakyat Malaysia untuk menjadi lebih aktif dalam kegiatan politik dan juga demokrasi di Malaysia. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Kira. Secara peribadi saya amat tertarik dengan hujah bahawa selama COVID ini ramai polisi rasa yang telah pun sebenarnya memberikan impak pada anak muda, tapi mereka tidak diberikan ruang untuk suara dan suara mereka tidak diiktiraf. Tapi dalam konteks itu juga ada ramai juga orang yang khawatir, yang persoalkan sebab ada anak muda kita ni mempunyai kematangan yang mencukupi untuk memberikan pandangan even pada perkara-perkara yang mempunyai impak secara terus pada mereka. Jadi saya rasa mungkin dalam konteks itu mungkin kita boleh menjemput saudari Nurul Rakia untuk memberikan sedikit pandangan sebagai golongan yang sebenarnya dipengaruhi oleh dasar yang terbaru ini, memberikan sedikit pandangan daripada perspektif anak muda yang betul-betul muda. Itu saja. Okay, jadi saya jemput saudari Nurul untuk berikan sedikit, untuk mengulas sedikit dari perspektif golongan anak muda. Okay, first of all, thank you for having me. It's a good opportunity as well. And of course, selamat berpuasa kepada yang bukan berpuasa esok. Bagi Rifayah hari ini,
bila kita tengok daripada kesinambungan selepas daripada protes di hadapan parlimen, sebenarnya ramai anak muda dah mula bersuara di social media. Dan ramai anak muda sebenarnya dah mula untuk menggunakan apa sahaja yang mereka ada untuk kembali bangkit dan bersama-sama untuk bersuara tentang undi 18. Dan bagi Rifaya sendiri pada hari ini, kenapa ramai orang tanya kenapa kita nak sangat untuk mengundi? So again, my question is, anak muda hari ini nak mengundi sebabkan banyak isu yang tidak disentuh oleh ahli-ahli politik yang sememangnya isu anak muda. Ada tak yang tahu bagi antara isu anak muda sekarang yang terpaksa kena beratur lama untuk mendapatkan lesen kereta, terpaksa untuk tunggu dari tahun lepas dah ambil exam komputer, hari ini sampai hari ini tak belajar lagi. Kelas memandu terpaksa kena tutup sebab tak boleh nak terima dah pelajar sebab yang sedia ada dah telah ramai. So other than that, tentang pendidikan, macam mana SPM, hashtag suara pelajar training dekat Twitter, tak ada satu pun ahli-ahli kabinet ataupun tak ada satu pun kenyataan daripada Menteri Pendidikan menjawab pertikaian dan persoalan yang diberikan oleh kami. Tidak dijawab. Apa yang kami minta hanya satu, sama ada kerajaan mementingkan kualiti pendidikan ataupun ranking semata-mata, kejap duduk rumah, kejap kena pergi kat sekolah. Dan hari ini apa yang kami minta adalah untuk mengundi. Itu je, untuk kami berada dalam decision making position, untuk kami dapat menyuarakan pendapat kami, dan dengan cara mengundilah dapat menunjukkan bahawa kami sebenarnya ialah rakyat Malaysia yang ada hak untuk bersuara. So kalaulah pada hari ini negara kita dah cakap, oh, hak bersuara itu bebas kepada semua rakyat Malaysia, kenapa pada hari ini kita tak boleh untuk mengundi? Kalau pada hari ini kita boleh ambil lesen, kenapa kita tak boleh nak mengundi? Kalau pada hari ini kita boleh dicampakkan ataupun boleh disabitkan kesalahan tapi tak boleh mengundi. Dan ada juga orang kata, oh, kita tak ada sistem pendidikan yang spesifikkan tentang politik. Dan bagi saya benda tu bukanlah satu isu sebab dalam sistem pendidikan kita tingkatan 5 sejarah pun telah disuntik tentang politik, telah disuntik tentang bagaimana sesuatu fungsi parlimen itu sendiri. Dan banyak NGO yang sebenarnya memberi pendedahan kepada anak muda tentang apa yang sebenarnya berlaku dalam negara kita. Antaranya undi 18, antara dia macam sekarang kita tengah belajar, tengah berjalan sekolah politik, hackathon politik, dan akhirnya kalau kita tengok sekarang banyak juga NGO yang dah mula buat infografik, banyak juga NGO sebenarnya dah mula mengajarkan tentang diplomasi dalam negara, banyak NGO yang sebenarnya telah memberi pendedahan kepada anak muda tentang apa sebenarnya yang berlaku dalam negara kita supaya lebih orang kata nampak bukan secara literal tapi secara konseptual apa sebenarnya yang berlaku tentang negara kita. Dan kalau kita tengok anak muda sebenarnya tak matang, come on, debat dalam negara kita, anak muda bukanlah anak muda yang lemah. Pertandingan debat antara bangsa, pertandingan debat kebangsaan, semuanya didominasi oleh anak muda yang bawah 18 tahun. Bagaimana kita tengok kebanyakan pertandingan debat dalam negara kita, kalau kita nak katakan pendidikan sebenarnya tidak memberi pendedahan yang lebih, yang tidak memberi pendidikan tidak memberi pendedahan tentang politik, bagaimana anak muda ini mampu untuk berdebat seperti mereka berbahas di dalam parlimen? Itu sebenarnya menjadi tanda tanya, padahal tak ada pun pendedahan tentang dalam politik. Mereka boleh berhujah seolah-olah mereka lah sebenarnya Perdana Menteri. Mereka boleh berhujah seolah-olah mereka lah bidas ahli parlimen dalam parlimen. So apa sebenarnya yang berlaku pada anak muda hari ini? Kami minta untuk kami mengundi. Kami tak kisah siapa bidas siapa dalam parlimen. Kami tak kisah siapa nak celah siapa dalam parlimen. Apa yang kami nak, hidup anak muda terus meningkat. Itu je. So again, going back to the question, hari ini kita minta untuk mengundi, tapi kenapa kerajaan masih lagi takut dan kerajaan masih menggunakan alasan pengundian secara automatik tu salah satu asbab untuk tidak boleh dilaksanakan. So to me it's not fair. Mungkin macam Kira cakap tadi, ramai sebenarnya banyak inisiatif undi 18 yang dah beri. Even undi 18 memberi impak kepada berjuta anak muda yang dekat dalam negara kita. Dan I think something that we should be proud of lah. And bagi Faiz juga hari ini, even though we mungkin tak boleh nak mengundi pada PRU yang akan datang, one day we will vote and we will remember this and we will not forget what the government has done to us. So I really hope that those yang watching, especially to the youth, don't stop
keep talking, keep voice out, use your social media, gunakan kuasa yang kita ada, empower and also help those in need. Yeah, that's all for me. Baik, Rifaya, just before we proceed to, selepas ini kita akan memainkan satu tayangan video berkenaan undi 18 yang disediakan oleh KLSDHU. Tapi sebelum itu mungkin saya cuma nak tanya sedikit Rifaya, kenaan dengan kes mahkamah yang telah pun difahamkan baru-baru ini, apakah perasaan kamu terhadap keputusan itu dan apakah harapan kamu terhadap sistem kehakiman kita berkenaan dengan isu ini? First thing first, Farhad, tak adalah isu orang kata bila darurat so tak boleh nak buat semakan kehakiman, gunakan alasan darurat untuk melengah-lengahkan proses itu. Farhad, perkara itu tidaklah terjadi. Perasaan, talking about my feeling, I think satu benda yang this is just a beginning. Ini ialah permulaan. So perasaan dia of course, if I rasa bangga sebab ramai anak muda sebenarnya since after the lawsuit, even though at first place dapat kecaman yang agak agresif sebenarnya, but after that I would say ramai sebenarnya yang dah mula untuk bersuara. Antara dia macam baru-baru ni proses mahasiswa Demokrat di Universiti Malaya, dan banyak juga sebenarnya dah mula ramai yang dah mula buat webinar dan ramai dah buat tentang talk tentang undi 18 dan sebagainya. Memang anak muda sendiri yang menjadi panelis. So I think something yang the colour of our country tu berubah. So banyak sebenarnya instead of kita mewarnai, tapi kita sendiri yang mencari warna baru untuk kita mewarnai negara kita. So I say that talking about my feelings, of course this is just the beginning. I really hope that the government can do it seperti apa mengikut undang-undang dan tidak menggunakan alasan darurat sebagai salah satu alasan untuk melengahkan semakan kehakiman. Itu yang saya harapkan. Dan of course adil, keadilan. Terima kasih Saudara Rifaya. Saya sendiri agak kagum menanya dengan ulasan yang begitu mantap sebenarnya daripada seorang anak muda. Jadi saya rasa sebelum kita meneruskan pada video, selepas video kita akan ada sesi soal jawab. Kita akan mengumpulkan soalan daripada penonton-penonton dan kita akan melontarkan soalan itu pada para panelis. Jadi sementara kita memainkan video itu, saya mengharap para penonton boleh mengambil kesempatan untuk melontarkan soalan. Boleh type soalan di bawah section komen dan kita akan kumpulkan soalan, kita akan berikan kepada para panelis untuk menjawab. Ya, jadi saya rasa kita teruskan, kita boleh memainkan video berkenaan dengan undi 18 sekarang dan kita akan terus selepas itu dengan sesi soal jawab. Okey. Saya tak berumur 18 tahun, bolehkah saya mengundi? Jawapan untuk soalan ini adalah tidak sebelum tahun 2019. Akan tetapi, Parlimen telah meneruskan pinangan perlembagaan pada 16 Julai 2019 bagi menurunkan hak umur pengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun dan pendaftaran pengundi secara automatik bagi mereka yang mencapai umur 18. Dengan erti kata lain, jika anda adalah warga negara Malaysia dan berumur 18 tahun, anda akan menjadi pengundi secara automatik. Ramai orang akan mengemukakan soalan kedua, wajarkah umur 18 tahun membuang undi? Bagi mereka yang ragu-ragu terhadap penurunan hak umur pengundi, biasanya terdapat 3 pandangan. Pertama, 18 tahun tidak cukup matang. Kedua, 18 tahun tidak cukup memahami masyarakat. Ketiga, 18 tahun mudah dihasut. Mereka yang bersetuju berfikir 18 tahun adalah usia dewasa. Seseorang boleh memandu, berkahwin, bahkan dipacarakan sebagai pensalah dewasa sekiranya melakukan jenayah pada usia 18 tahun. Jadi, kenapa tidak boleh melaksanakan salah satu tanggungjawab hak sivil iaitu mengundi? Mereka juga akan bertanya, adakah masalah ini hanya muncul pada orang muda berusia 18 tahun? Sebenarnya, kelayakan mengundi pada usia 18 tahun bukanlah perkara baharu. Kebanyakan negara yang mempunyai pilihan raya demokrasi telah melaksanakannya. Jiran kita, Indonesia, bahkan meletakkan usia mengundi pada 17 tahun. Mengapa undi 18 dilaksanakan di kebanyakan negara berdemokrasi? Salah satu sebab utama adalah penurunan usia mengundi mendorong pembaharuan sosial. Bagaimana orang muda akan lebih awal mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan politik dan lebih mengambil berat serta urusan awam demi mendapat sokongan orang muda, parti-parti politik
lebih fokus pada isu-isu penting orang muda seperti pendidikan tinggi, sains dan teknologi, sukan, budaya dan sebagainya. Kita perlu memperkasakan pendidikan civic di sekolah, meningkatkan kesedaran civic dan keprihatinan sosial orang muda ketika penurunan hak umur mengundi. Dengan ini, pilihan rakyat di Malaysia akan semakin menjadi kekuatan positif dalam pembaharuan masyarakat. Okay, video dah finish. Okey. Jadi video tadi disediakan oleh Kuala Lumpur dan Selangor Chinese for Youth Section. Video yang amat menarik dan saya rasa dengan ini saya rasa kita boleh masuk pada sesi Q&A. Selama ni soalan, mungkin ada soalan di sini. Di sini ada soalan yang bertanya berkenaan dengan undi 18 berkenaan dengan isu teknikal yang mana kita sebut tadi SPR bagi alasan ada masalah teknikal sehingga mereka tidak boleh melaksanakan pendaftaran undi 18 ataupun pendaftaran undi 18 secara automatik. Jadi soalannya di sini sama ada undi 18 bersedia untuk menawarkan bantuan secara teknikal pada SPR untuk melaksanakan dasar undi 18 ini. Mungkin Kira boleh menjawab. Okay. I'm sorry. Okay, first of all, isu teknikal yang untuk pendaftaran pengundi automatik adalah isu alamat rakyat Malaysia. Jadi ia memerlukan banyak penelarasan di antara EC, SPR dan juga JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Ini according to mantan Ketua SPR, Ad Harun, yang mengatakan contohnya ada satu rumah di Bangsar akan mempunyai dalam rekod 50 pengundi. Kenapa? Sebab rumah itu dekat dengan UM. Maka ramai pelajar universiti yang duduk di rumah itu dan mereka mendaftar alamat itu sebagai pengundi ataupun alamat terkini. Jadi ia sangat sebenarnya bukan semudah you can't just download this data and then assume that that's it, jadi ia memang memerlukan banyak panduan teknikal. Tetapi sebenarnya untuk melaksanakan pendaftaran pengundi automatik, SPR telah meminta bajet berjuta-juta daripada kerajaan untuk melaksanakan pendaftaran pengundi automatik. Jadi soalannya sekarang adalah bukan kepada sama ada NGO atau rakyat biasa boleh menolong kerajaan untuk melaksanakan pengundi automatik. Soalan kita yang kita perlu tanya adalah siapakah vendor ataupun siapakah penerima atau bisnes yang sedang menolong kerajaan untuk melaksanakan pendaftaran pengundi automatik dan kenapa mereka tidak boleh menyiapkan projek ini dalam masa yang diberikan. I think that's the bigger question that we need to ask, because it's not like someone is sitting there looking at a book and then typing your address in a database. It is a huge synchronization of data sets from different government agencies, and it's a lot of of work that goes behind it, and it shouldn't be something that the rakyat that we have to volunteer ourselves to do, because the government has allocated resources for it. So saya rasa soalan yang kita perlu tanyakan adalah bolehkah SPR menjelaskan apakah tindakan-tindakan yang telah diambil sebelum ini dan bahagian mana yang memberi masalah kepada pihak SPR ataupun vendor mereka yang mengalami masalah untuk melaksanakan
pendaftaran pengundi automatik. Baik, okey. Persoalan dengan siapakah vendor ni, saya rasa saya sendiri sebelum ni tak pernah nampak ada orang persoalkan tentang isu ini. Mungkin ia memerlukan siasatan yang lebih lanjut dan mungkin tindakan yang lebih lanjut perlu diambil oleh pemegang-pemegang taruh untuk memaksa kerajaan untuk mendedahkan lebih banyak informasi berkenaan dengan isu. Satu lagi soalan, mungkin soalan ni saya kira sesuai untuk saudara Tian Chua. Dia berkenaan dengan isu penangguhan ini. Okey, berkenaan dengan soalan bunyi macam ini. SPR yang kita ada ni sebenarnya mempunyai ahli-ahli yang juga mempunyai latar belakang daripada civil society. Contohnya timbalan pengurusi SPR sendiri sebelum ni seorang akademik yang juga banyak bagi aktif dalam kegiatan civil society, dan juga ada salah seorang juga yang sebelum ni alih pada pertubuhan bersih. Jadi persoalannya, apakah yang sebenarnya sedang berlaku? Apakah tujuan kerajaan yang sebenar dalam menangguhkan undi 18 ini? Sedangkan SPR mempunyai ahli-ahli yang sebenarnya yang dijangka lebih progresif dan sepatutnya memberikan lebih tekanan untuk memastikan undi 18 ini boleh dilaksanakan. Jadi soalannya, apakah tujuan sebenar? Ya. Saya agak saya dah jelaskan dia tidak ada alasan. Saya juga rasa kita jangan menyimpang daripada isu pokok. Ini bukan keputusan SPR, ini bukan keputusan pegawai kerajaan, ini bukan kerana masalah teknikal, ini bukan kerana vendor tu tak cekap. Itu satu alasan saja, satu sebab saja kerajaan tidak ada keinginan. Very simple. There is no political will to carry it out. Kita dah berulang kali menyatakan baik pun cara teknikal, baik pun secara legal, tidak ada. Jadi saya mungkin untuk hangatkan perbahasan itu, itulah sebab saya sendiri secara peribadi saya tidak setuju kita mengambil saluran undang-undang untuk mencabar kerajaan. Ini bagi saya itu adalah satu perangkap bagi kerajaan untuk menolak kepada pihak lain. Saya boleh jangka pihak pemerintah akan mengatakan since you take a court case, I will wait for the court decision. Dan kita juga tahu mahkamah akan gunakan alasan bahawa kita adalah 3 pilar yang berbeza, iaitu eksekutif, kehakiman dan legislatif. Kehakiman tidak boleh campur tangan dalam pentadbiran. Jadi isu sekarang ialah hanya pentadbiran saja. Isu pentadbiran itu boleh dilaksanakan bila-bila masa seperti yang telah sebut tadi. So apakah langkah seterusnya? Langkah seterusnya tidak ada langkah yang lain selain daripada mobilisation, putting pressure untuk menekan supaya kerajaan melaksanakan dia serta-merta. Apa yang kita perlukan? Lebih banyak perhimpunan, lebih banyak anak-anak muda ambil tindakan, boleh buat sama ada online, offline, sama ada kita menggunakan flash mob, kita membuat lagi boycott class, whatever. Itu adalah jalan sebenarnya yang boleh meningkatkan kesedaran rakyat supaya ini harus dilaksanakan serta-merta. Jadi saya tidak nampak ada jalan lain dan saya juga tidak nampak ada alasan lain. Saya rasa berbangkit daripada respons tadi yang mana saudara Tian Chua sebenarnya mempertikaikan keberkesanan Pertikaikan, hanya saya rasa
untuk menjayakan pelaksanaan ini, kita harus lebih aktif lagi untuk mobilisasi, dan kita telah lihat banyak contoh-contoh sebelum ini yang dibawa ke mahkamah, akhirnya ditangguh, akhirnya kerajaan menggunakan alasan itu untuk tunggu keputusan mahkamah. Bila keputusan mahkamah diumumkan, sudah tentu kita dah tahu dia tidak memihak kepada tuntutan rakyat. Kita telah lihat tuntutan royalti minyak oleh Kelantan, kita juga lihat banyak lagi isu-isu yang lain. Bila sampai ke peringkat mahkamah, ia menjadi melegitimiskan lagi pelanggaran dan melambatkan lagi proses pelaksanaan. Baik, saya kira itu adalah satu mungkin perspektif yang khusus daripada seorang veteran yang telah lama turun di jalan raya untuk memperjuangkan nasib rakyat. Saya rasa itu satu perspektif yang mungkin perlu diambil kira oleh anak muda dengan serius, dan saya sebenarnya secara peribadi saya setuju bahawa daya untuk kita memperjuangkan isu ini sepatutnya lebih diverse dan bukan setakat di mahkamah, peringkat mahkamah sahaja. Di sini ada satu lagi soalan berkenaan dengan automatic voter registration. Ada orang yang sebelum ini menyatakan bahawa kerajaan adalah justified untuk menangguhkan uji 18 atas ketiadaan persediaan untuk membuat pendaftaran secara automatik. Yang dinyatakan di sini adalah apabila pembangkang pada masa itu mempersetujui dengan undi 18, ianya dia adalah dibuat dengan syarat bahawa undi 18 ini mesti dibuat bersama-sama dengan pendaftaran secara automatik. Jadi mungkin saya mohon sedikit ulasan daripada saudari Kira yang mungkin ada lebih banyak kajian dalam perkara ini. Apakah pandangan kamu terhadap ujahan seperti ini? Ya, hujah mengenai bahawa undi 18 perlu dilaksanakan bersama tidak mempunyai sebarang legal backing. There is no legal backing untuk menyatakan bahawa mereka perlu dilaksanakan bersama. Ia hanya persetujuan di antara parti-parti politik pada 2019. Memang semasa itu Pakatan Harapan membawa usul penurunan hak umum mengundi ke Parlimen, dan mereka menerima respon daripada pada masa itu pembangkang iaitu Barisan Nasional yang mengatakan bahawa mereka juga mahu penurunan had umur bertanding dan juga pendaftaran pengundi automatik. Jadi dengan negotiation dan konsensus dari dua-dua pihak semasa itu untuk menyatakan persetujuan bahawa we will have all three amendments, tiga pindaan perlembagaan. Dengan itu kita melihat undi 18 secara keseluruhan menjadi pindaan yang bersejarah di Malaysia ini, di mana kita mempunyai sokongan sebulat suara dalam Parlimen dan juga Dewan Negara. Tetapi that agreement actually has no legal basis in the sense where like you are able to separate the two. And Saudara Tan Chua is right here that it all actually sebenarnya bergantung kepada pihak eksekutif, pihak kabinet, bukan pihak ahli parlimen. Sekarang pun bukan ahli parlimen nak menekan pun mereka mereka perlu menekan kabinet lah. Kita pun melihat bahawa dengan menariknya ada menteri-menteri UMNO juga yang sedang menekan kabinet dalam mesyuarat kabinet untuk menyatakan mengapa undi 18 sekarang ditangguh dalam SPR lah. So they are demanding an answer. So we will see whether the other ministers will respond or not. But to answer the question, actually sebenarnya tidak ada legal basis untuk menyatakan bahawa undi 18 had umur mengundi tidak boleh diturunkan bersama dengan pendaftaran pengundi, tidak boleh diturunkan sementara
kita tidak boleh melaksanakan penatanan pengundi automatik. Ya. Baik. Okey, ada satu soalan lagi. Mungkin saudari Rafia boleh menjawab sebab mungkin baru lepas keluar daripada sekolah. Soalannya berbunyi macam ini. Apakah peranan sekolah dalam mempromosikan undi 18? Mungkin yang nak ditanya di sini, apakah mungkin peranan ataupun usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh sekolah sendiri dalam mempromosikan undi 18? Mungkin Ifayah boleh mengulas sedikit tentang soalan ini. I think she lost internet connection. Okey, saya rasa Ifayah tidak ada bersama dengan kami sekarang sebab tadi dia beritahu saya hujan lebat di tempat dia, mungkin internet tu kurang stabil. Ataupun mungkin saya pohon Kira untuk mengulas sedikit sebab tadi ada sebut juga pernah ada kerjasama dengan KKM dengan sekolah, KPM dengan sekolah dalam usaha undi 18 ni. Mungkin boleh terangkan sedikit apakah usaha yang sebenarnya telah dibuat. Ya, so sebenarnya di pihak sekolah dan di pihak pendidikan, kita ada pendidikan civic dan juga kita ada pendidikan secara holistik lah kan. Kita dengan kerjasama SPR, KPM, KPT, kita sudah memulakan untuk merancangkan lagi arena politik di kalangan anak muda dan pelajar sekolah. Kita melihat bahawa ada setengah sekolah yang telah melakukan pilihan raya sekolah untuk memilih ketua pelajar, untuk memilih ketua pengawas, dan juga kita universiti pun sekarang pun kini suasana pilihan raya kampus, jadi kita melihat lebih ramai anak muda keluar bertanding, anak muda menjalankan parti politik di peringkat parti pelajar di peringkat universiti. Jadi saya lihat ini adalah satu cara untuk menggalakkan dan membuka ruang untuk anak muda untuk merasai apa itu demokrasi, apa itu aspects of democracy yang mereka boleh menyertai lah kan. So bagi saya telah bekerja dengan pelajar sekolah dalam 5 tahun dah sebenarnya. Saya pernah mengajar budak semuda 10 tahun sehingga orang dewasa umur 40 tahun. Jadi apabila anak muda, pelajar-pelajar atau kanak-kanak yang berumur 10, 11, 13 tahun, kita tidak perlu mengajar mereka tentang politik secara keseluruhan atau mendalam, tetapi kita boleh meletakkan atau instill democratic values dalam kanak-kanak. Bagaimana kita buat itu? Contohnya kalau di Tadika kita nak buat where do we want to go for school visit? You want to go to the zoo or you want to go to Petroscience? Ini adalah elemen-elemen demokrasi di mana kita memberi ruang kepada kanak-kanak untuk membuat pilihan, kanak-kanak untuk memikir secara kritikal, membuat pilihan bagi pihak mereka dan juga orang-orang yang di dalam in their circle. So there are many ways to teach kids democracy and democratic values. There are school elections, classroom elections. Kita perlu menggalakkan sekolah untuk menjalankan lebih debat dan juga lebih perbincangan kritis dalam sekolah. Saya baru tahu apabila saya berjumpa KPM baru-baru ini. Sebelum ni ada pekeliling di sekolah yang tidak membenarkan sekolah-sekolah untuk menjalankan pilihan raya di sekolah. Hanya MRSM sahaja dibenarkan menjalankan pilihan raya sekolah. Jadi kita lihat dalam kajian KPM, mereka lihat memang ada perbezaan tahap cakna politik pelajar-pelajar apabila sekolah diberikan peluang untuk menjalankan pilihan raya secara skala kecil pun untuk memberikan dan dalam menggalakkan anak muda untuk mempunyai lebih critical thinking. Jadi recently saya rasa dalam the last few years pekeliling ini telah ditarik dan pelajar-pelajar sekolah sekarang boleh mengadakan pilihan raya secara di level sekolah menengah. Jadi saya harap dengan ini we see more teachers and more school leaders menggalakkan proses pilihan raya di level sekolah
untuk membiasakan anak muda dengan konsep-konsep demokrasi, konsep-konsep pilihan raya, konsep-konsep berkempen, konsep bermanifesto, supaya apabila anak muda habis SPM pada umur 17-18 tahun, mereka telah bersedia untuk membuat pilihan demi mereka sendiri, demi komuniti mereka dan juga demi negara mereka. Baik, satu respon yang sangat menarik sebenarnya. Dan saya bangkit daripada itu juga ada satu soalan yang berkaitan dengan itu. Dia berbunyi seperti ini. Bagaimana hendak menjamin kesedaran terhadap apanya demokrasi, apanya rasuah, apanya keadilan undi, terutamanya di kalangan pemuda daripada seluruh negara, terutamanya Sarawak. Jadi soalan ini dia menuju pada keadaan yang khusus di Sarawak. Saya kira mungkin juga berkaitan dengan itu adalah apakah usaha yang lebih khusus yang boleh kita menunjukkan pada mereka yang ada di kawasan luar bandar dan sebagainya. Okey, saya rasa soalan ini kira boleh bulan. Apakah usaha terhadap anak-anak muda yang berada di kawasan luar bandar? Ya, saya rasa politik ada perbezaan jenis politik di luar bandar dan juga di bandar. Kan kalau saya sendiri membesar di Sarawak sebenarnya. I grew up in Miri, Sarawak, dan di Sarawak kami melihat politics is a bit more politics of development, di mana kita melihat kami mahu wakil rakyat kami jenis yang turun padang, turun ke kenduri, turun ke bumian. Apabila sanak saudara saya kahwin semua, saya perlu melihat wakil rakyat turun dan jenis rakyat lebih we choose more like rakyat friendly MPs. But to me, of course, now that I'm older and I am exposed to activism, saya tahu bahawa MP sepatutnya fokus kepada polisi-polisi negara. We need more economists, we need MPs with good researchers to focus on building good policy. It's not enough to just turun padang. Tetapi ini realitinya, kan? Dan kita melihat ini perbezaan politik di luar bandar dan juga di bahagian urban. Tetapi ini tidak bermakna bahawa politik luar bandar dan politik bandar itu sangat mempunyai taraf yang lain. Okay, it doesn't mean that rural politics are bad, but it just means that we need to be inclusive apabila kita membicarakan hal-hal reformasi sebegini. Kan, kalau kita nak bincang mengenai hal undi 18 atau undi ataupun recall election dan sebagainya, kita pula menggunakan bahasa lain, terma-terma lain untuk explain kepada different crowds of people. Dan sebenarnya isu undi 18 ini, walaupun saya tidak, of course ada data to show that young people everywhere in this country knows about undi 18, but you cannot deny that young people are ready to vote. Sebab anak muda di luar bandar, walaupun mereka tidak mengetahui tentang undi 18 gerakan ini pun, itu tidak penting. Yang penting adalah mereka telah hidup di negara ini selama 18 tahun. Mereka telah bekerja, mereka telah belajar, mereka membayar cukai, cukai SST dan sebelum ini GST. Walau mereka bekerja, mereka menyara keluarga, mereka ada anak sendiri. Kita ada ramai anak muda yang berusia berumur 20-21 tahun sudah mempunyai keluarga yang mereka kena take care of. Does that mean that they are less smarter than someone who knows about this undi 18 reform? Does that mean that they are less educated and less deserving the right to vote? So I don't believe that, right? Jadi saya rasa memang sebagai NGO kami telah tubuhkan gerakan Undi Sabah, Undi Sarawak untuk menyemarakkan lagi semangat politik dan demokrasi di kalangan anak muda di Sabah dan Sarawak. Tetapi bagi saya, kita perlu menukar perspektif yang bagi saya sedikit elitis untuk menganggap bahawa just because someone does not live in Klang Valley, mereka kurang cakna politik. Sebenarnya saya kenal ramai anak muda di luar bandar yang mereka sebenarnya memahami bahawa mereka perlukan polisi yang lebih bagus untuk development, untuk transportation dan untuk pekerjaan dan pendidikan. Jadi kita tidak boleh memandang remeh kepada anak muda luar bandar. Baik, okey. Saya kira ada soalan yang terakhir. Soalan ini dituju kepada saudara Tien Chua. Soalannya, apakah pandangan saudara Tien Chua sama ada masalah politik yang sebenarnya menyebabkan undi 18 ni ditangguhkan? Ya. Saya kurang pasti apa maksudnya
masalah politik. Bagi saya penangguhan ini purely adalah kerana kerajaan tidak mempunyai kesungguhan. Bagi saya dia tidak ada masalah lain. Kalau alasan darurat yang melambatkan, in the first place kita tidak sepatutnya ada darurat. Darurat ini alasan darurat ialah untuk kurangkan gangguan politik supaya boleh laksanakan pentadbiran dengan lebih cekap. Tapi sebab tidak boleh digunakan, darurat ini melambatkan pelaksanaan ini. So that is a contradiction in itself. You on one hand you say we don't want politik to campur so that kerajaan boleh laksanakan beberapa perkara yang mengikut kehendak rakyat, termasuk keselamatan, kesihatan dan pentadbiran lain-lain lagi. Tapi sekarang darurat digunakan oleh kerana darurat kita terpaksa lambatkan. So that is wrong. So maksudnya darurat juga tidak wajar diteruskan. Tapi saya nak sebut satu perkara yang ramai di kalangan ahli-ahli politik yang memegang kuasa sekarang. Mereka takut kepada orang muda dengan alasan yang tidak masuk akal. Takut orang muda ini nanti mereka lebih radikal, orang muda ini tidak ada pengalaman, orang muda ini tidak ada fahaman politik. Itu kalau nak apply, dia boleh di-apply kepada semua. Kalau kita kata orang muda di luar bandar kurang fasih dalam pemahaman politik, dia boleh apply kepada umur 20, 21, 23, 50, 60, 70, there's no different. Kita harus faham ini adalah isu hak. It is a question of right. Kualiti seseorang itu tidak dimasuk kira. Hak itu harus dibagi atau dilaksanakan tanpa mengira mereka mempunyai kematangan atau pendidikan. That is beside the point. Ya, dan kita kalau sesiapa yang khawatir bahawa orang muda ini tidak mengambil sikap bertanggungjawab, itu saya agak sekali lagi logik tu telah songsang atau diterbalikkan. Is putting the wrong side. Saya sentiasa menganggap tidak ada tanggungjawab tanpa hak. There is no responsibility without rights or without power. Kalau kita tidak memberi hak kepada orang muda, kita tak boleh harapkan mereka mempunyai sense of responsibility. Kalau seseorang itu tidak ada hak untuk memilih, itulah sebab dilema ramai orang muda sekarang masuk universiti, mata pelajaran itu diputuskan oleh ibu bapa atau oleh sistem pendidikan kita. Nak pilih kerja orang lain yang pilih, nak pilih hidupnya tidak dipilih mereka sendiri, dan itulah sebab dia memupuk satu budaya tidak mengambil tanggungjawab atas segalanya. Itulah sebab sangat penting kita ingin mendidik atau memberi kesedaran kepada generasi muda ini dengan memberi mereka kuasa. Dengan kuasa di tangan mereka, barulah boleh dipujuk untuk mengambil kuasa ini secara bertanggungjawab. There will be sense of responsibility come to them. If you do not give them freedom, then you don't expect them to behave responsibly, because that is something not of their choice.
Youth sekarang ni ramai kata, tengok orang muda ni tak minat politik. Tanyanya siapa ketua pembangkang, mereka tidak tahu siapa. Siapa menteri ini, menteri itu, dia tidak tahu. Bagaimana mereka rasa minat kalau mereka langsung tidak ada hak untuk memilih, tidak ada hak untuk membahas, tidak ada hak untuk menyuara. So itulah sebab bagi saya kita tidak boleh reverse the logic. Kata sebab mereka tidak ambil tahu, mereka tidak faham, itulah sebab mereka tidak mempunyai hak. No, it's the other way around. When only if they have the responsibility and they have the right and the freedom, barulah kita boleh mengatakan kita nak memupuk supaya mereka ambil tahu, prihatin dalam isu-isu politik negara. Okey, saya rasa susulan daripada itu ada lagi beberapa soalan, mungkin kita habiskan soalan-soalan tersebut. Soalan pada Tien Chua juga, adakah saudara Tien Chua surprise, kejut apabila Mahathir pergi ke balai polis memberi sokongan kepada individu-individu yang disoal sesat oleh polis selepas perhimpunan undi 18. Apakah ulasan saudara Tien Chua dan sokongan? Saya rasa tidak isu surprise sebab bagi saya ia hanya mencerminkan bahawa isu ini didukung oleh semua pihak dan saya rasa surprise bukan cara untuk describe the issues. Bagi saya dia harus menjadi satu rangsangan. Kalau seorang yang sudah mencapai hampir 100 tahun masih ada tenaga untuk menunjukkan aktivisme, untuk menunjukkan komitmen melaksanakan sesuatu. So untuk orang muda ini adalah satu galakan atau satu dorongan supaya kita harus bangkit. I expect orang muda bukan saja pergi ke balai polis, dia harus membuat kerja yang lebih banyak. Saya juga tabik kepada aktivis-aktivis muda yang berani untuk berhimpun walaupun menghadapi ada kemungkinan akan menghadapi tindakan undang-undang, dan juga orang muda yang aktif untuk menyebarkan dan mengorganiskan lebih banyak aktiviti. So itu bagi saya adalah satu tanda solidariti yang baik. Bukan saja Dr. Mahathir yang hadir, saya nampak ramai juga yang juga datang hadir untuk memberi sokongan pada himpunan parlimen ini. Dan yang penting sekarang ialah gabungan kempen undi 18 ini harus mengadakan atau menyediakan lebih banyak peluang dan platform supaya orang tua macam kita ini ada peluang untuk menunjukkan solidariti. Mungkin dari segi social media kurang oleh generasi yang tua, tetapi old fashioned way of berdiri di depan balai polis dan berdiri di depan tepi jalan itu masih terpakai. Jadi haraplah kita melihat lebih banyak aktivisme boleh muncul daripada perkara ini, dan ini juga satu peluang baik kita bangkitkan kesedaran politik generasi yang akan datang. Kerana pada masa yang akan datang, tanggungjawab untuk membina dan menstruktur semula sistem pentadbiran dan sistem politik negara akan jatuh pada bahu orang-orang muda. Dan saya harap, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk ucapkan tahniah dan juga selamat berjuang bagi aktivis-aktivis muda. Sini ada satu soalan lagi berkenaan dengan pendidikan kami. Soalan mudah, tanya apakah adakah pendidikan civil di negara kami itu baik
Saya rasa pada zaman saya, masa saya di sekolah menengah, saya adalah salah satu tingkatan yang mula-mula mempunyai pendidikan civic dan kewarganegaraan pada masa itu iaitu dipanggil. Dan saya kira masa itu subjek itu bukan subjek yang compulsory dan tidak diberikan penekanan yang sewajarnya. So, mungkin saudari Kira boleh memberikan sedikit ulasan dengan subjek pendidikan civic itu. Adakah ia mencukupi pada keadaan yang semasa ini? Ya, saya rasa, firstly, saya rasa saya pun dari zaman yang sama kot dengan you. Ya. Saya ingat belajar mengenai MP dan ADUN di dalam pendidikan civic. Dan kalau tak silap saya sekarang, sebenarnya kita tidak ada subjek civic yang stand alone, tetapi kalau tak silap saya, subjek civic telah diterapkan dalam subjek-subjek lain seperti bahasa Inggeris, matematik, bahasa Melayu dan sebagainya. Kalau tak silap saya lah, whereby every month or so there will be one day in that subject dedicated to a civic lesson. So you will explore, you will learn about values and principles. So it's not a formal civic subject anymore, kalau tak silap saya. However, that being said, saya tak rasa pendidikan formal sepenuhnya adalah wajib untuk dalam konteks inilah kan. Sebab kita tidak melihat negara-negara lain ada pendidikan politik dalam silibus mereka. Tetapi sebenarnya konsep-konsep demokrasi, konsep-konsep ini semua boleh diterapkan melalui subjek-subjek lain juga. Seperti gunakan kelas bahasa Inggeris atau bahasa Melayu untuk mengajar anak muda untuk berdebat. Dengan secara tidak langsung mereka akan belajar critical thinking, mereka akan belajar untuk challenge the norm, mereka akan belajar juga untuk mempersoalkan polisi-polisi negara. Jikalau kita membenarkan sekolah untuk beroperasi dalam konsep of a safe space di mana cikgu-cikgu atau pengetua tidak akan mempunyai masalah jika mereka nak menggalakkan anak muda atau pelajar sekolah mereka untuk berbincang mengenai isu-isu sensitif yang kadang-kadang bukan sensitif pun, sebenarnya isu-isu polisi negara, isu-isu politik. Jika kita memberi ruang yang selamat kepada kanak-kanak untuk berbicara dan berdiskusi, kita akan melihat budaya politik di Malaysia akan menjadi lebih matang. That one I can definitely guarantee. Tetapi apabila kita melayan rakyat Malaysia, anak muda sebagai kanak-kanak untuk for the whole 12 years of education, of course we will not have confidence in them as leaders. But kalau kita nak berbincang mengenai reformasi politik, memang kita boleh bincang lagi panjang lah kan. Tapi bagi saya, yang paling pertama adalah kita perlu memberikan autonomi kepada pemimpin sekolah, sama ada pengetua, cikgu atau dan sebagainya, untuk menjalankan literasi politik ataupun terapkan konsep-konsep demokrasi dalam sekolah mereka dalam cara-cara harian seperti perhimpunan dan sebagainya. So that's the first step for me. Saya nak tambah, saya rasa orang yang selalu ungkitkan isu pendidikan atau penyediaan pengundi ini hanya dalam sistem diktator yang selalu gunakan alasan ini. Alasan ekonomi masih mundur, itulah sebab kita tak boleh ada demokrasi. Orang muda belum ada pendidikan politik, itulah sebab kita tak boleh bagi mereka undi. Pendidikan itu penting, tapi saya sudah jemu dengan pendidikan ini digunakan sebagai alasan. Sekali lagi kita sebut tidak ada perlunya pendidikan jika tak ada kuasa. Dalam zaman feudal, yang mentadbir negara hanya segelintir elit atau intellectual saja. Jadi you don't need popular education to ajar semua orang yang petani, yang pedagang bagaimana untuk tadbir negara. Sebab itu bukan hak mereka. So that's why there's no issues of pendidikan. Hanya di dalam sistem demokrasi di mana universal suffrage, di mana semua orang ada hak mengundi, baru wujud isu kita harus mendidik mereka apa tu adun, apa tu
ahli parlimen, apakah itu Dewan Negara, apakah itu sistem federalisme dan lain-lain lagi. Itu come later. First, you give them the right. Bila kita tak beri hak kepada mereka, jangan buang masa untuk cuba mendidik. What's the point about mendidik mereka untuk faham politik atau sistem pentadbiran negara bila mereka tidak ada hak untuk mentadbir, untuk menyertai ni. Jadi kita khususan saja pentadbiran negara hanya untuk orang yang exam nak jadi civil servant saja. Jadi saya nampak itu hanya dalam sistem diktator saja yang mengamalkan cara ini. Jadi saya rasa dalam pembahasan undi atau hak untuk mengundi ini, biarlah kita jangan bawa isu pendidikan politik ini untuk masuk dalam ini. Saya mungkin boleh pakai satu example. Hari ini baru kita ada kenyataan daripada Presiden Dewan Negara, Datuk YB Rais Yatim, cadangkan ada akademi politik untuk ahli-ahli parlimen. Jadi bagi saya itu satu alasan yang sama. Adakah kita kata ahli-ahli parlimen ini tidak wajar dipilih sehingga mereka telah mengambil exam dalam kelulusan akademi politik? Tidak. Ramai ahli-ahli parlimen itu bila dipilih mereka tidak tahu apakah usul, apakah rang undang-undang, apakah isu di bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga dan lain-lain lagi. Tapi you learn as this is. Kalau you tak ada cita-cita untuk masuk parlimen, setakat you faham isu sudah cukup. Tidak perlu faham rang undang-undang ini harus diluruskan dengan 3 bacaan atau tidak. Hanya kerana seseorang itu berhak untuk participate in the election atau participate untuk mengundi, then we go into the detail untuk menyedarkan mereka tentang prosedur-prosedur ini. Jadi saya rasa perkara ini sama. Kebanyakan ahli-ahli politik akan tolak prasyarat untuk hadiri akademia politik sebagai kelayakan menjadi ahli parlimen atau ADUN. Seperti isu yang sama, kita tidak letakkan prasyarat orang-orang muda mesti mempunyai kefasiran dalam politik sebelum mereka diberi hak mengundi. Jadi bagi saya, just do it and get it over with it. Lepas tu kita boleh bahas kiri atau kanan, baraskan ekonomi harus A atau B, sistem politik kita harus bagaimana. I'm sure orang muda bukan semestinya satu pandangan dalam perkara ini. Biarlah mereka boleh bebas untuk menyuarakan pandangan mereka yang pelbagai ini dan dibahaskan dalam arena terbuka. Saya nak kongsikan sedikit. Saya amat bersetuju dengan ujahan tadi bahawa kita berikan hak dahulu, lepas tu kita soalkan, kita sebut pasal pendidikan politik. Sebab saya masih ingat masa saya di sekolah menengah, kita dikehendaki untuk mempelajari pendidikan sivik. Saya buka textbook, saya pun tak faham kenapa saya nak tahu gambar-gambar ni siapa. Sudah pun tak ada exam. Lepas tu kita nak belajar apa? Itu yang perasaan yang sebenar. Sebab kita belum diberikan hak untuk participate dalam politik, maka kita tak nampak kerelevanan. Tak ada keberkaitan dengan apa yang kita diperlukan untuk belajar. Saya rasa yang benar, mungkin kita kena berikan hak untuk mengundi dahulu. Lepas tu kita sebut bagaimana kita nak menambah baikkan pemahaman politik mereka satu persatu. Jadi dan sekarang ada satu lagi soalan berkenaan dengan cara bagaimana kita boleh menggunakan media sosial untuk mendorong lebih ramai pemuda untuk menyertai pilihan raya. Saya tak pasti soalan ini bila dia sebut menyertai pilihan raya itu apa maksudnya, sama ada menjadi
calon ataupun sebagai pembantu, tapi bagaimana kita boleh menggunakan media sosial untuk mendorong para pemuda untuk menyertai pilihan raya. Mungkin Saudara Chua boleh mengulas sedikit. Ini adalah satu topik yang besar bagi saya, bagaimana kita mendorong. Saya juga rasa itu datang dari pengalaman. Mungkin maksud penyuar itu ialah bagaimana kita mengatasi apathy di kalangan pengundi atau terutamanya mungkin mereka tujukan kepada orang muda. Saya rasa kaedah yang paling baik ialah melalui aktivisme atau melalui perjuangan. Jadi saya rasa generasi yang 18 tahun ini hari ini sangat bertuah kerana ada isu pengundian ini, hak ini dipertikaikan. Di negara ini jarang orang wanita rasa undi wanita itu adalah satu perkara yang sangat sulit atau sangat special, kerana di negara ini sejak merdeka dalam perundangan kita automatik dibenarkan untuk golongan wanita. Tapi semasa saya belajar di universiti, ini maksudnya kita dan juga sudah tentu kalau tadi kita sebut Tun Dr. Mahathir, zaman mereka masih ada ingatan bahawa wanita tidak dibenarkan untuk mengundi, dan mereka masih ingat bagaimana susahnya golongan wanita tuntut untuk mengundi. Dan itulah sebab kita lihat benih-benih perjuangan ini sangat subur, di mana feminisme ini sangat kuat di negara-negara barat. Walaupun orang anggap negara barat ini adalah jauh lebih depan dari segi perkembangan demokrasi, tidak semestinya, kerana setiap hak yang mereka dapat itu melalui perjuangan, melalui pengorbanan. Ini yang menanam komitmen ini sepanjang masa. Walaupun itu satu perkara yang sangat anggap sebagai satu perkara yang sangat natural, semula jadi what's wrong with women voting ini, tapi di negara-negara tertentu ini adalah satu proses yang agak sulit dan mengambil masa dan mengambil pengorbanan. Jadi saya harap generasi muda ini menilai value this process dan mengambil kesempatan ini untuk menyertai perjuangan ini, supaya bila dia berjaya dilaksanakan, ini adalah sejarah yang akan diwaris kepada generasi yang akan datang, supaya mereka sentiasa ingat hak itu bukan datang jatuh dari langit, tetapi itu adalah melalui tuntutan dan perjuangan. So kalau ditanya saya, apakah cara yang paling baik untuk menyekolahkan anak-anak muda ini supaya mereka fasih politik, di medan lapangan aktivisme lah, itulah tempat yang kita boleh dapat training untuk orang-orang muda. Ya, mungkin benar kita cakap macam tu, sebab mungkin ini satu kesempatan untuk kita menanam benih-benih aktivisme di kalangan orang muda, sebab nampak ada krisis, dan bila ada krisis ianya satu peluang untuk perjuangkan suatu untuk bersatu dan perhatikan isu-isu yang sebenarnya berkaitan dengan kita, ada kesedaran yang seperti itu. Jadi saya rasa sampai sekarang kita tidak mempunyai apa-apa soalan yang lain. Jadi mungkin saya membenarkan Kira dan juga Saudara Chua untuk membuat satu konklusi berkenaan dengan isu topik ini, dan mungkin saranan yang boleh diberikan pada anak-anak muda ataupun kerajaan berkenaan dengan isu ini. Jadi saya bermula dengan Saudara Kira. Ya, terima kasih untuk menjemput saya malam ini untuk mengupas isu ini.
Saya rasa ada macam silver lining apabila SPR tunda isu UNI 18 sebab ia menyebabkan tiba-tiba semua orang mengambil kisah mengenai hak mengundi untuk anak muda sekali lagi selepas 2 tahun ia telah diluruskan. Dan bagi saya rasa sebagai penggerak UNI 18, kita perlu explore semua options yang kita ada, termasuk turun ke jalanan dan juga termasuk tindakan mahkamah. Dan sebab saya rasa tarikh yang diberi oleh SPR sangat tidak masuk akal, itu September 2022, is an extra 15 months from the original timeline. So from what I understand, even if the courts take their own time, it will still not be passed by September 2022. So I think as you know, for us, we are trying every avenue possible, and we will see. You know, we are trying our best. You know, pressuring ministers, pressuring the cabinet. Dalam hujung minggu ni pun kita melihat mahasiswa-mahasiswa seluruh Malaysia dan juga mahasiswa seluruh negara protes sama-sama dalam solidariti untuk isu ini, dan kita harap juga melihat lebih ramai rakyat Malaysia menekan kabinet dan eksekutif untuk melaksanakan UNI 18. Saya rasa untuk anak muda di luar sana yang mencari platform dan juga avenue untuk mereka bersuara, mereka boleh memulakan dengan melihat komuniti mereka sendiri, dan juga banyak program sebenarnya sama ada oleh parti politik ataupun ahli NGO. Bagi saya tidak akan pernah akan mengatakan bahawa anak muda tidak patut ikut program-program politik, sebab kami memang menyokong dan mendorong anak muda untuk menjadi aktif dalam arena politik. So you know, not all political events are evil, you know, so we don't have to be afraid of them, you know. And if we want to play a bigger role in our country's democracy, political participation is one of it. Jadi saya nak mendorong anak muda di luar sana untuk tidak merasa takut atau tidak merasa nervous untuk menyertai parti politik, tetapi lakukanlah research dan juga kajian terdahulu sama ada pemimpin parti itu seorang yang korang rela untuk mewakili korang dan membuat pilihan yang korang rasa terbaik untuk diri sendiri. Baik, terima kasih Kira. Mungkin saudara Tian Chua boleh. Saya hanya ingin ingatkan salah satu kelemahan atau satu pitfall untuk sistem parlimen atau dalam bahasa politiknya, istilah politik dia ialah representative democracy. Dia mempunyai satu kecenderungan bahawa pengundi ini hanya menggunakan hak mereka, they only exercise their right every 4-5 years. Dan dia selepas mereka pilih wakil rakyat, representatif ini akan wakil-wakil rakyat ini akan buat keputusan dalam mahkamah, dalam Dewan Pengundangan Negeri atau Dewan Negara atau Dewan Negeri Rakyat dalam parlimen ini. Jadi ia menjadikan rakyat tidak ambil tahu perkara yang sangat rumit dan remeh dalam proses pengubaharan undang-undang. Jadi saya rasa isu ini juga sama, bila dengar saja 100% semua ahli parlimen setuju, maksudnya wakil rakyat telah buat kerja. So ramai di kalangan di luar ini rasa lega, okeylah biarlah ini dilaksanakan. Jadi saya mengulangi, ini saya setuju. Ini adalah satu peluang baik, silver lining dalam isu ini, ialah kita menjagakan rakyat supaya mereka tahu you don't just give your right them and they make decision and then that's all. Tetapi proses politik ini harus sentiasa dipantau. Itulah sebab saya rasa dalam sistem demokrasi, kedua-dua bidang itu, bukan saja kita kata kehakiman, pentadbiran dan juga perundangan ini harus ada keseimbangan, tetapi kita juga harus imbangkan
apa yang disebut sebagai participatory democracy and representative democracy. Representative democracy ini sentiasa membolok atau memonopolikan suara rakyat dan dia hakkan dalam bidang parlimen saja yang akan bahaskan semua. Rakyat ini tidak diberi peluang untuk mengambil bahagian. Jadi itulah sebab kita perlu juga aktivisme, kita perlu juga pergerakan massa, pergerakan NGO, media, parti-parti politik di luar ini sentiasa mengawal dan mengawas representatif kita supaya mereka buat kerja yang betul. Jadi saya rasa isu undi 18 ini telah mencerminkan contoh atau keperluannya dua aspek demokrasi ini harus selari. Jadi you need a strong participatory democracy, you also need a healthy representative democracy. Jadi saya alu-alukan lagi sekali lagi kepada aktivis-aktivis muda, tegaskan perjuangan ini, gunakan apa saja saluran untuk membawa isu ini sebagai isu yang utama, dan saya yakin gelombang orang muda ini tidak boleh dihalang. Sesiapa mana-mana rejim, ada satu ayat yang sentiasa digunakan, satu quote, mana-mana rejim yang lawan dengan orang muda, dia tidak akan bertahan lama. Itu dia akan ultimately akan dijatuhkan. Jadi saya yakin dan saya rasa semangat dengan menyaksikan ada kebangkitan orang muda. Dan saya ucapkan good luck and continue to move on. Baik. Saya mesti menyatakan di sini saya amat bersyukur dan terima kasih dengan kongsian yang amat berhasil ini, ulasan, kutikan, komen, peringatan sehingga seranan yang amat tajam terhadap isu ini. Saya rasa perlu dinilai dan perlu dihargai dan perlu diteliti oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam isu undi 18 ini. Jadi cuma satu peringatan di sini pada para penonton, webinar pada hari ini juga ada di cover oleh IDTV dan satu rumusan berkenaan dengan webinar pada hari ini akan dipapar pada hari esok melalui platform IDTV. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada para panelis, Kira, Tian Chua dan juga Nurul Faya yang kita telah kehilangan connection dia, yang telah pun berikan perkongsian yang sangat nilai pada hari ini. Jadi terima kasih dan terima kasih juga pada penonton yang telah bersama dengan kami sehingga saat ini, dan ini saya menamatkan webinar pada hari ini. Sekian, terima kasih. Thank you, Tian. Yilong. Thanks. Thank you.